لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga dan juga sahabatnya. في هذه الليلة المباركة التي جمعتنا وإياكم فيها أقدار الله سبحانه وتعالى، وعلى هذه المناسبة المباركة التي فيها مديح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة سيرته، إنها ليلة بلا شك من الليالي المباركة. Qadar Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita untuk bersama di dalam majlis seumpama ini, di mana majlis seumpama ini adalah merupakan majlis memuji kepada Rasulullah dan juga mengkaji tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketentuan qadar Allah kepada kita untuk berada di tempat ini untuk melakukan perbuatan yang sedemikian adalah merupakan hari dan malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. فما من مجلس يعقد من أجل تعظيم وتشريف الأمة بنبيها إلا وهو مجلس بلا شك يكون مباركا. Tidak ada satu majlis yang diadakan dan diamalkan pada majlis tersebut oleh satu golongan di dalam mengingati akan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan itu, melainkan majlis tersebut adalah majlis yang diberkati lagi dirahmati. والذين يحضرون هذه المجالس ويرغبون في المشاركة فيها هم أولئك الذين يسمون بالمحبين لرسول الله. Mereka yang hadir dalam majlis-majlis seumpama ini, mendengarkan apa yang dilakukan dalam majlis seumpama ini, mereka itulah yang digelari dengan pencinta-pencinta Rasulullah. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. Barang siapa yang sukakan kepada sesuatu, maka ia akan banyak menyebut sesuatu itu. ونحن وإياكم إن شاء الله نكون متحابين في الله ونحب رسول الله. Dan kita mengharap kepada Allah, moga-moga saya dan juga kamu digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang saling kasih mengasihi karena Allah dan juga kasih kepada Rasulullah. ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزء منها بالاتباع. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian daripada ikutnya kita kepada beliau. والسير على أوامره واجتناب نواهيه. Di dalam melakukan apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang. وجزء منها بالتعلق القلبي بالجناب النبوي. Dan sebahagian daripada cinta kepada Rasulullah, mengikut kepada Rasulullah adalah ketergantungan dan juga kecintaan di dalam hati terhadap Rasulullah. ومن تعلق قلبه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ارتفع وارتقى. Orang yang dia menggantungkan di dalam hati dan jiwanya terhadap Rasulullah dalam bentuk kasih, maka dia akan diangkat darjatnya. لأن الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام أحد الوسائل لبركة في الأرض ولكذلك ذكر في السماء. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilah atau perantara di dalam keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi dan juga penghuni langit. فأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. Maka perbanyaklah kamu semua untuk berzikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Di dalam berzikir kepada Allah, hati akan tenang. والأمة تحتاج إلى كثرة المجالس التي تقربها وتذكرها بربها وتعرفها بحقيقة دعوة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Umat ini amat memerlukan kepada majlis-majlis yang mengingatkan mereka akan Tuhannya dan juga mengingatkan mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن غالب ومجالس الناس ربما صرفتهم عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله. Di luar sana terdapat banyak majlis-majlis yang diadakan dan dihadiri oleh ramai manusia, akan tetapi banyak majlis itu yang melupakan mereka daripada mengingati Allah dan Rasulnya. وأنتم ترون غالب الأمة بعمومها مشغولة بالدنيا. Dan kamu semua telah menyaksikan bahwasanya ramai daripada umat manusia zaman ini adalah yang sibukkan akan keduniaan. وأخذت عليهم مجامع قلوبهم ومستوى عقولهم.
Dan yang demikian itu telah mengambil hati dan juga akal mereka untuk disibukkan dengan keduniaan. حتى أن بعضهم يحق فيهم قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم. Sehingga mereka termasuk daripada golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu golongan yang lupa kepada Allah, maka mereka dilupakan terhadap diri mereka sendiri. فاحمدوا الله الذي جمعكم في هذه المجالس ووفقكم لحضورها. Maka bersyukurlah dan pujilah kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kamu semua untuk hadir di majlis seumpama ini dan dihadirkan dalam majlis seumpama ini. ولا تشتغلوا بمن يقول في مثل هذا المجلس كلاما لا يناسب. Dan tidaklah perlu kita untuk menyibukkan diri akan perkataan-perkataan orang lain yang mempertikaikan tentang hadirnya kita dalam majlis-majlis seumpama ini. قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan masing-masing mempunyai arah untuk dia menghadap kepadanya, maka berlumba-lumbalah kamu untuk berbuat kebaikan. فمن عرف طريق المحبة لرسول الله بغير هذا فهداه الله لما هو عليه. Kalau ada orang yang mendakwa bahwasanya ada jalan yang menuju kepada Rasulullah selain daripada ini, maka semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. وأما نحن كمسلمون توارثنا هذا السلوك ومثل هذه المجالس عن الأسلاف الصالحين ممن ذكرهم الإمام الحداد في قصيدته فهذا هو منهجنا وهذه هي طريقتنا. Adapun kami telah mewarisi daripada pendahulu-pendahulu kami di dalam cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ianya adalah merupakan pegangan kepada kami yang disentuh dalam bait-bait syair sebentar tadi oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itulah pegangan kami di dalam warisan kami daripada pendahulu kami. ونفعل ذلك بكمال الإدراك وبكمال الثقة. Dan apa yang kami buat ini adalah merupakan telah kami lakukan dengan kesadaran dan pengetahuan kami tentang apa yang kami buat ini adalah perkara yang benar. فهذه إحدى الوسائل التي أسسها السلف الصالح تعظيما وتكريما لصاحب الطلعة النبوية. Ini adalah merupakan apa yang telah diajarkan oleh para as-salafus saleh di dalam cara mengagungkan dan memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والسلف الصالح هم أعظم وأحكم وأعلم. Adapun mereka para as-salafus saleh adalah lebih mengetahui, lebih bijaksana terhadap apa yang mereka lakukan. وإذا أردتم أن تعرفون أن السلف الصالح كانوا هم أكثر علما وحلما وعقلا فانظروا ماذا ترون في هذه البلدة من مظاهر أهل العلم الذين وفدوا من اليمن أو من غيرها. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana mereka para as-salafus saleh adalah lebih alim, lebih bijaksana dan lebih mengetahui, kalau kamu ingin mengetahui kedudukan mereka yang demikian itu, lihatlah daripada kesan mereka yang datang daripada luar, baik daripada Yaman dan juga daripada luar yang datang ke negeri seumpama ini dengan membawa agama ini. أدخلوا الأمة إلى الإسلام من غير حرب ولا سلاح. Mereka datang mengajak manusia kepada al-Islam tanpa ada peperangan ataupun angkat senjata. عرفوا الأمة بنبيها دون جدال ولا صراع. Mengajak umat untuk cinta kepada Nabi mereka tanpa ada perdebatan ataupun dialog. حتى دانت الأمة كلها وارتبطت بنبيها وحبيبها وبدينها بواسطة هؤلاء العقلاء الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Sehingga kesan daripada cara yang mereka bawa itu telah membawa ramai manusia untuk cintakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sebenar-benar kasih dan cinta. فأي الطريقين أسلم وأحكم. Maka di manakah di antara mereka yang tidak menyetujui dan mereka para salafus saleh yang melakukan amal seperti ini, mana yang lebih bijaksana? هل طريق السلام والأمان والاطمئنان أم طريق الحرب والصراع والقتل والفتك والهتك في الأوطان؟ Manakah yang lebih sempurna? Adakah cara dengan baik, dengan bijaksana dan juga dengan lemah lembut, ataukah dengan cara peperangan dan juga angkat senjata ataupun pembunuhan? هذه بلدكم ماليزيا من أكبر بلدان العالم الإسلامي. Negeri ini adalah merupakan negeri yang ramai daripada penduduknya yang memeluk kepada agama Islam di antara sekian ramai daripada negara-negara Islam. نحن لنا بها صلة تاريخية عبر الزمان والقرون الطويلة.
kita atau kami mempunyai hubungan dengan tempat-tempat di sini adalah dengan hubungan yang erat sejak berkurun-kurun lamanya. نعيش معكم ونسمع عنكم ولو كنا بعيدا. Kami mendengar kamu semua keadaan di sini dan kami mengikuti perkembangan kamu semua di sini walaupun kami jauh daripada kamu semua. ولدينا جملة من طلاب العلم الذين وفدوا من هذه البلدة إلى حضرموت وإلى جوانب عدن وغيرها فكانوا خير مثال يشكرون عليه. Dan ada belajar di tempat kami daripada negeri ini, ramai yang belajar di tempat kami dan kami dapat melihat mereka daripada akhlak dan juga perbuatan baik mereka yang boleh menjadikan jari menunjuk kepada mereka kalau mereka adalah orang-orang yang baik. رأينا فيهم الأدب وحسن السلوك والاستعداد للفهم والعلم. Kami melihat pelajar-pelajar daripada negeri ini yang belajar di tempat kami akan kesopan santunan mereka, adab mereka dan juga kesediaan mereka untuk mencari ilmu. ولهذا نشكركم ونشكر هذه البلاد ونشكر دولتها ونشكر الآباء الذين دفعوا بأولادهم لمثل هذا العمل العظيم في نشر العلم وطلبه. Oleh karena yang demikian, saya atau kami bersyukur kepada kamu semua dan juga kepada orang-orang tua mereka yang menghantarkan anak-anaknya untuk belajar tempat kami, dan kami berterima kasih juga kepada negara ini yang mengizinkan penduduknya untuk belajar di tempat kami. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. Dikatakan bahwasanya siapa orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. ومع هذا الشكر لكم جميعا فإنا نطالب بعضنا البعض بحسن الاستقامة. Dan dengan setelah saya mengungkapkan kesyukuran, saya ingin merayu kepada kamu semua untuk mengingatkan satu dengan yang lain agar supaya kita sentiasa beristiqamah. ونعمل على طاعة الله ورسوله ما استطعنا. Dan berazam untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya mengikut kemampuan kita. فإن في الأزمان فتنا وفسادا وضياعا للأجيال. Karena sesungguhnya di zaman ini adalah banyak fitnah-fitnah yang boleh merosakkan generasi yang hidup di zaman ini. بعضها فتن تؤثر على العقل. Sebahagian daripada fitnah itu yang boleh mempengaruhi akal mereka. ومنها فتن تؤثر على القلب. Di antara fitnah juga yang mempengaruhi kesannya dalam hati dan jiwa. ومنها فتن تؤثر على الجوارح. Ada juga fitnah yang boleh membawa kesan kepada tubuh badan. ومن سلمه الله من هذه الفتن سلم في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah daripada fitnah-fitnah tadi, maka orang itu selamat di dunia dan juga di akhirat. ومن وقع في شيء منها فأمره إلى الله. Dan siapa yang tergelincir kepada fitnah tersebut, maka nasib orang itu adalah ada di tangan Allah. إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. Bila mana Allah berkehendak maka akan memaafkan, bila mana Allah berkehendak maka Allah akan menghukumnya. ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا جميعا. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita dan juga memaafkan kita semua. سمعتم في هذه القصيدة التي أنشدت حث الإمام الحداد أمة لا إله إلا الله على تذكر الآخرة والمحافظة على الدين. Kita mendengarkan sebentar tadi qasidah yang merupakan bait-bait Imam Abdullah bin Ali al-Haddad yang mengingatkan kepada kita akan pentingnya untuk mengingati akan hari akhirat dan berpegang kepada agama. وهذا هو شأن دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء لهذه الأمة مبلغا كما وصفه الله في كتابه. Dan ini adalah merupakan intipati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah menyebutkan tentang hal demikian di dalam Al-Qur'an. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, wahai seorang nabi, aku telah utus engkau sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan dan juga mengajak manusia. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan engkau adalah umpama cahaya yang menerangi. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan anugerah dari Allah yang besar. فاقبلوا بشارة الله لنبيه ولكم. Terimalah kabar gembira anugerah ini dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah. وقولوا قبلنا بشرى ربنا بواسطة نبينا.
Maka mari kita bersama-sama mengucapkan kami menerima berita gembira daripada Tuhan kami dengan wasitah perantara Nabi kami. فإن من قبل البشارة عرف الإشارة. Orang yang menerima berita gembira tersebut maka dia akan mendapatkan hidayah dan juga petunjuk. ومن صبر على طريق الاتباع بلغ الارتفاع. Orang yang dia sabar di dalam mengikut Rasulullah maka dia akan diangkat darjatnya. وما نحن في الدنيا إلا مستودعون لأيام وليالين ونذهب. Tidaklah hakikat keberadaan kita di dunia ini melainkan hanya beberapa masa malam dan siang yang akan berlalu, yang setelah itu kita semua akan pergi. فلنتفقد وإياكم مسؤولياتنا التي استرعانا الله عليها. Maka hendaklah kita bersama-sama berfikir akan apa yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita di dunia ini. قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing akan dipersoal siapa yang dipimpinnya. قلبك من رعيتك وعينك من رعيتك وأذنك من رعيتك ويدك من رعيتك وفرجك من رعيتك وكل جوارحك من رعاياك التي تسأل عنها عند الله. Rakyat yang dipimpin oleh kita adalah mata kita adalah rakyat kita, telinga kita adalah rakyat kita, tangan kita adalah rakyat kita, lidah kita adalah rakyat kita, dan juga kemaluan merupakan rakyat juga yang kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala akan rakyat ini. Qala ta'ala inna as-sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan serta hati masing-masing akan disoal nanti oleh Allah. Wa haula'i humul awliya'us salihun alladziina nuhibbuhum man hafidhu jawarihahum. Mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan para aulia, adalah mereka orang-orang yang menjaga kepada anggota tubuh badan mereka. Mereka itulah para aulia yang kami cintakan kepada mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka para aulia Allah itu adalah tidak punya rasa takut dan juga tidak punya rasa sedih. Mereka mendapatkan kabar gembira dan kegembiraan dari Allah di dunia dan juga di akhirat. Li'annahum hafidhu jawarihahum wa saddadu tariqahum. Karena mereka telah menjaga anggota tubuh badan mereka untuk tidak dan menutup pintu-pintu keburukan masuk melalui anggota tubuh badannya. Wasadaqu ma'a rabbihim wattaba'u akhbara wa a'mala nabiyihim. Mereka itu bersungguh-sungguh di dalam beriman dan mengikut kepada nabi mereka dan juga melazimkan diri di dalam ikutan kepada nabi mereka. Qala Maulana fil haditsil qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam haditsul qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Sentiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan melakukan perbuatan-perbuatan nafilah ataupun perbuatan yang sunnah sehingga aku Allah sayangkan kepada hamba itu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah suka kepada hamba itu, maka aku adalah pendengaran kepada hamba tersebut yang hamba itu mendengar dengan telinganya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku pandangannya yang dia melihat dengan matanya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku adalah tangannya yang dia telah menggunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku adalah kakinya yang dia telah pergunakan kaki itu untuk melangkah. Wa la in sa'alani a'taitu. Kalau dia hamba itu meminta kepada aku pasti akan berikan. Walain ista'adza bi a'adtu. Kalau dia berlindung kepada aku pasti akan lindungi kepadanya. Haula'i hum awliya'ullah as-salihun. Mereka itu adalah mereka para aulia dan orang-orang yang saleh. La yakunu waliyullah 'asiya. Tidak dapat terpedaya dengan apapun juga daripada perkara yang melalaikan. Wala tarikan lis-salah. Dan tidak termasuk daripada golongan orang meninggalkan salat. Wala qati'an lir-rahim. Dan tidak termasuk daripada mereka yang memutuskan tali silaturahim. Wala murtakiban lil-fawahish. Ataupun mereka tidak termasuk daripada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Wala mu'dhiyan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah mengganggu atau menyakiti kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awliya'ullah ibadun layyinuna hayyinun. Ibadullahi layyinuna hayyinun. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sentiasa beribadah dan punya sikap lemah lembut.
إذا رؤوا ذكر الله. Kalau dinampak wajah mereka, yang melihat kepada wajah mereka ingat kepada Allah. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua golongan daripada mereka. لكن هذا الأمر العظيم الذي سمعتم الكلام عنه في أولياء الله هو خلافة دعوة نبينا محمد فينا كأمة محمدية. Sifat-sifat mereka para aulia yang telah disebutkan sebentar tadi, sifat-sifat itu adalah merupakan warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. فمن أراد النجاة في الدنيا فليلزم هذه الطريق. Siapa orang yang mahu selamat di diri mereka di dunia, maka melazimkan diri pada jalan tersebut. ومن أراد أن يرى النبي في الدنيا والآخرة فليلزم هذه الطريق. Barang siapa yang ingin menyaksikan kepada nabinya di dunia dan di akhirat, maka lazimkan diri dalam jalan ini. وعليكم بحسن الظن في بعضكم البعض. Dan hendaklah kamu mempunyai sifat baik sangka di antara kamu kepada yang lain. فإن حسن الظن في هذه الأمة شرف يقرب إلى الله. Sesungguhnya sifat baik sangka pada umat ini adalah merupakan amalan yang mendekatkan orang itu kepada Allah. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح إلى عهد الصحابة والرسول. Dan ini adalah merupakan pegangan para as-salafus saleh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واشغلوا جوارحكم وألسنتكم بذكر الله والصلاة على رسول الله. Biasakan anggota tubuh badan kamu itu adalah basah dengan berzikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. وبأخذ نصيب من العلم الشرعي. Dan juga berusaha untuk mengambil bahagian daripada ilmu syariah. الذي يعرفكم أمر دينكم وصلاتكم وصومكم وحجكم وزكاتكم وغيرها من الأعمال الواجبة علينا. Yang dengan ilmu itu kamu akan tahu tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, dan apa saja perkara wajib yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu. فإن كثيرا من المسلمين لا يعرفوا حتى أسلوب وضوئه عندما يتوضأ. Kita melihat ramai daripada kaum muslimin yang banyak tidak mengetahui tentang ilmu agama ini, sehingga cara berwudu pun terkadang tersilap. ولا يعرف كيف يستنجي أو يستبرئ من بوله. Terkadang ada daripada mereka yang tidak tahu cara beristinja dan juga menyelesaikan daripada buang air kecilnya. حتى أنكم ترون في كثير من البلاد أساليب البول حتى في المطارات والطرقات وهم قيام. Kita pun dapat melihat di zaman kita sekarang ini daripada perkara-perkara yang disebabkan kejahilan, apa yang kita nampak di airport ataupun di mana-mana tempat, cara buang air kecil, maaf cakap, dalam keadaan berdiri. وهو عمل ليس من الإسلام. Dan ini adalah cara bukan bahagian daripada adab Islam. فيجب على المرء أن يستبرئ من بوله. Maka wajib kepada seseorang itu berhati-hati untuk menuntaskan ketika buang air kecil, membersihkan. وإن عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول. Karena ramai daripada orang yang diazab di dalam kubur sebabnya adalah tidak membersihkan dan menghabiskan ketika buang air kecil. نحن أمة طهارة. Kita ini umat yang disucikan, أمة نظافة. umat yang diberikan ajaran kebersihan, أمة شرف. umat yang diajarkan akan kemuliaan, أمة قيام وأخلاق. قيم وأخلاق. umat yang dinilai dengan nilai-nilai murni dan juga akhlak. قال مولانا كنتم خير أمة أخرجت للناس. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. لكن بماذا؟ Dengan apa kita menjadi sebaik-baik umat? هل باستتباع حضارات الأزمنة والعصور؟ Adakah karena kita mengikut kepada budaya-budaya yang maju, yang dianggap maju di zaman kita sekarang? هل نحن خير أمة بأن نتبع كل من هب ودب في هذا العالم؟ Adakah kita dianggap sebaik-baik umat dengan mengikut siapa saja yang bercakap dan kita ikut dengan mereka? ربما أنك تجد أناس في حياتهم لا تفرق بين حياتهم وحياة من ليس بمسلم. Mungkin saja ada sebahagian daripada umat manusia yang melihat tidak dapat membezakan yang mana patut diikuti dan mana yang patut tidak diikuti daripada orang muslim ataupun bukan muslim. فحافظوا بارك الله فيكم على أمر دينكم. Maka saya merayu kepada kamu semua, semoga Allah memberkati kepada kamu semua, berpeganglah kepada agama Tuhan kamu ini. وَاعْلَمُوا بَرَكَةَ مُنَاسَبَاتِكُمْ. Dan juga hendaklah kamu ketahui akan keberkatan acara-acara yang telah kamu hadir di tempat ini. فَنَحْنُ الْيَوْمُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ. Kita semua berada di bulan Rajab. وهذا الشهر من الأشهر المباركة في الإسلام.
Ini adalah merupakan bulan yang diberkati di dalam Islam. كلكم لكم ارتباط بهذا الشهر وذكرياته. Kamu semua adalah akan terikat dengan bulan ini dan apa yang terjadi di bulan ini. في هذا الشهر فرضت الصلاة. Di bulan ini telah diwajibkan kefarduan salat, ليلة الإسراء والمعراج. yaitu pada malam Isra dan juga Mi'raj. وفي هذه الليلة عرج برسول الله من الأرض إلى عالم الملكوت. Diperjalankan pada bulan ini oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi ini kepada alam al-malakut. جمع الله فيها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين عالمي الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpunkan untuk Nabi kita dua alam, alam dunia dan juga alam akhirat. وعلى المسلمين إذا جاء شهر رجب، dan bagi umat Islam bila mana datang bulan Rajab, وخاصة طلاب العلم والباحثين، dan khususnya mereka pelajar-pelajar ilmu dan pengkaji-pengkaji, أن يعرفوا الناس شرف ما أعطى الله نبينا ليلة الإسراء والمعراج. hendaklah mengajarkan kepada umat manusia akan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan juga Mi'raj. فإن هذا يعرفنا ويعرفهم حجم عقل الإنسان البسيط. Dengan demikian akan dapat diketahui oleh ramai manusia tentang apa yang telah patut mereka fahami daripada pemahaman mereka yang sempit. وأن ما أجراه الله لنبيه فوق مستوى العقل. Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan nabinya dengan satu perjalanan di luar jangkauan akal manusia. فالذين يعبدون عقولهم لا يصدقون. Orang yang dia menyembah kepada akal fikiran mereka maka tak akan percaya kepada peristiwa والذين itu. يعبدون ربهم يصدقون بما جاء في كتابه وسنة نبيه. Akan tetapi mereka yang menyembah kepada Tuhan mereka, mereka pasti akan mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. وكل أشهر العام الهجرية لها مناسبات. Di dalam tahun-tahun Hijriyah mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang terjadi pada setiap bulan itu. تبدأ بالأشهر الحرم. Dimulai dengan hari-hari atau bulan-bulan yang diharamkan. ثم كل شهر له ما يناسبه من العلم الشرعي في مناسبته. Dan pada bulan-bulan yang lain ada perkara-perkara yang telah diturunkan pada bulan tersebut tentang kewajiban-kewajiban dalam ilmu agama yang perlu untuk kita kaji. لهذا يلزم علينا دائما أن نتذكر المناسبات حتى لا ننسى تاريخنا الشرعي. Oleh karena demikian perlu kita untuk mengingati kejadian-kejadian agar yang pernah terjadi di bulan-bulan itu agar supaya kita ingat dan tidak lupa. فكثير من المسلمين يرتبطون بالتاريخ الفرنجي مثل شهر يناير إلى نهاية السنة. Ramai daripada umat manusia yang boleh menghafal dan mengingati apa yang terjadi pada bulan-bulan Masehi tetapi tidak tahu apa yang berlaku pada bulan-bulan Islam. لأنها مرتبطة بالوظائف والمرتبات. Karena bulan-bulan Masehi itu terkait dengan pekerjaan kita yang mengikut dasar kepada bulan Masehi. بينما لا يدري بشهر رمضان إلا عندما يأتي. Sementara mereka tak tahu bulan Ramadan melainkan kalau sudah diisytiharkan ataupun datang bulan Ramadan. وربما لا يدري ماذا حصل لهذه الأمة من الخير في رجب. Mungkin juga ada segolongan daripada mereka yang tidak tahu apa yang telah diberikan oleh Allah kepada umat ini di bulan Rajab. ولا يدري بما لنا من البركة في شعبان. Dan ramai daripada mereka yang tidak tahu akan keberkatan yang diberikan oleh Allah di bulan Sya'ban. ولا يدري بما لنا من الخير والبركة في أشهر الحج. Dan juga ramai daripada mereka yang tidak tahu daripada keberkatan yang diberikan oleh Allah di bulan-bulan haji. نظم الله سبحانه وتعالى في كتابه مناسبات الأشهر الهجرية. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dan mentertibkan tentang bulan-bulan di Hijriyah di dalam Al-Quranul Karim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. يوم خلق السماوات والأرض. Bermula daripada diciptakan langit dan juga bumi. منها 4 حرم. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. ذلك الدين القيم. Itu adalah merupakan agama yang lurus. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Maka kamu jangan berbuat zalim kepada diri kamu sendiri di bulan-bulan itu. ربط الدين بالتاريخ الهجري كله. Allah mengaitkan agama dengan bulan-bulan hijri, dengan bulan-bulan hijriah semuanya. إذن لا بد أن نعرف مناسباتنا لنعرف تاريخنا.
maka kita perlu untuk mengetahui akan kejadian-kejadian yang terjadi di bulan-bulan itu supaya kita tahu sejarah bulan tersebut. ومن لا مناسبة له لا تاريخ له. Siapa yang tidak tahu akan perkara-perkara yang sudah pernah terjadi, maka dia tak punya tarikh untuk mereka. ومن لا ماضي له لا حاضر له. Siapa yang tidak mempunyai masa lampau tidak akan mempunyai masa depan. هكذا علمنا الدين كيف نرتبط بتاريخنا الشرعي من خلال المناسبات. Demikian agama kita telah mengikat kita untuk mengetahui, untuk mengenal tentang bulan-bulan dalam agama ini melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan tersebut. ومكان المناسبات المساجد. Di antara perkara-perkara yang di antara kejadian-kejadian yang perlu kita ketahui adalah wujudnya masjid. وأنتم الليلة في إحدى مناسبات الإسلام. Kamu semua pada malam hari ini adalah berada dalam acara atau kejadian yang terikat dengan Islam. وهي ارتباط الشعوب المحبة برسول الله. Yaitu keterikatan kamu semua dengan Rasulullah. فنحن وإياكم نعبر عن حبنا لرسول الله باجتماعنا في المسجد. Kita duduk di sini adalah ingin mengekspresikan rasa cinta dan kasih kami kepada Nabi kita. وليس في ذلك بدعة ولا شرك ولا مخالفة للدين. Dan tiadalah perbuatan yang sedemikian itu dikatakan bid'ah ataupun perkara yang syirik ataupun perkara yang bercanggah dengan agama. الشرك عند اليهود والنصارى. Kemusyrikan atau kesyirikan itu ada kepada kaum Yahudi dan الشرك Kristen. عند عبدة الأوثان. Kemusyrikan ada kepada penyembah-penyembah berhala. أما أمة محمد لن تشرك بالله. Adapun umat Nabi Muhammad maka tiada mungkin akan syirik kepada Allah. إلا بعد عيسى عليه السلام. Melainkan setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. بعد عيسى في آخر الزمان يرجع الشرك على حقيقته. Setelah turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman akan berlaku kesyirikan dengan sebenar-benarnya. لأن الله يحفظ الأمة من الشرك ما بين محمد وعيسى لأنهم أنبياء. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin umat ini daripada Rasulullah sampai Nabi Isa untuk tidak berlaku perkara yang syirik. ولكن يبقى فيهم الإفراط والتفريط. Akan tetapi di antara dua nabi ini berlaku perkara-perkara yang melampaui batas. والإفراط والتفريط يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة. Perkara-perkara yang berlaku daripada kejadian yang melampaui batas boleh untuk diselesaikan dengan cara hikmah dan juga nasihat yang baik. ولهذا ندعو شباب العلم وندعو شباب الجامعات وندعو كل الذين يرغبون في المعرفة أن يأخذوا نصيبهم من العلم. Oleh karena itu saya menyeru kepada pelajar-pelajar dan juga mahasiswa-mahasiswa agar supaya mereka mengambil bahagian daripada ilmu ini. حتى يعرفوا من المخطئ في هذا العصر ومن المصيب. Agar supaya mereka mengetahui siapakah yang betul dan siapakah yang salah. ومن الذي ينطق بالهوى ومن الذي ينطق بالدين. Siapa di antara mereka yang bercakap dengan hawa nafsu dan siapa di antara mereka yang bercakap dengan agama dan ilmu. ومن يدعو الناس للسلامة ومن يدعو الناس للحرب والقتال. Siapa yang mengajak manusia kepada kedamaian dan keselamatan dan siapa yang mengajak manusia kepada peperangan dan pembunuhan. ومن يدعو الناس للتنمية في الأوطان والبلدان ومن يدعو إلى خرابها. Dan siapa di antara mereka yang mengajak orang lain untuk mengembangkan kepada negeri dan juga bandar dan siapa di antara mereka yang mengajak untuk menghancurkan negeri dan bandar. لا علاقة للإسلام بمسمى الإرهاب ولا التطرف. Tidak ada kaitan sama sekali kepada agama Islam apa yang dilabelkan dengan nama teroris ataupun perkara-perkara yang disifatkan melampau. لكنهم مسلمون كما نعرفهم ونعرف انتسابهم للدين فهم مسلمون ولكن سلوكهم ليس مرتبطا بالإسلام. Mereka yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan itu adalah mereka adalah orang-orang Islam akan tetapi mereka mengambil sikap yang bukan bahagian daripada ajaran Islam. فكثير من المسلمين يحملون بطاقة الإسلام بالاسم. Ramai daripada umat Islam yang membawa agama itu hanya pada nama di dalam IC-nya. ولكن سلوكهم أقرب إلى الكفر. Akan tetapi perbuatan dan sikap mereka lebih hampir kepada perbuatan orang-orang أو kafir. أقرب إلى المعصية. Atau lebih hampir kepada orang-orang bermaksiat. أو أقرب إلى سلوك قابيل مع أخيه هابيل. Atau lebih hampir kepada perbuatan sikap Qabil kepada saudaranya yang bernama Habil. فقابيل رجل حرب وقتال. Qabil adalah orang yang dia suka untuk membunuh dan berperang. وهابيل رجل رحمة وسلام. Adapun Habil adalah orang yang mempunyai kedamaian dan juga keselamatan. فمات هابيل شهيدا مؤمنا.
maka meninggallah Habil dalam keadaan syahid dan juga beriman. وعاش قابيل كافرا مجرما. Dan Qabil hidup dalam keadaan kafir dan seorang penjenayah. وهكذا انقسمت الحياة من عصر آدم إلى هذا الزمان إلى أن تقوم الساعة. Demikian terbagi dua golongan bermula daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. علينا أن ننشر المحبة والسلام. Kita perlu untuk menyebarkan kedamaian dan juga keselamatan. وأن نكون مسلمين على المعنى الصحيح في كل بلد نعيش فيها. Dan mesti kita menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim di negeri yang kita hidup ini. فإن المجتمعات لا تبنى إلا بالهدوء والسكينة والأخلاق. Sesungguhnya masyarakat itu tidak dapat dibina dan dapat dijadikan contoh kecuali bila mana dibina dengan akhlak dan juga perangai yang baik. ولا تستمر الحياة على معناها الصحيح إلا بالتلاؤم والاعتصام بحبل الله. Dan tidak ada hakikat makna kehidupan yang sebenar melainkan dengan cara kasih mengasihi dan juga rahmat merahmati satu dengan yang lain kerana Allah. فاعملوا على نشر السلام في أوطانكم. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam menyebarkan kasih sayang dan keselamatan di negeri kamu ini. وتجنبوا الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن. Hindarkan diri kamu daripada tergelincir kepada fitnah-fitnah yang zahir ataupun yang tidak zahir. واسألوا الله السلامة منها. Dan sentiasa kamu semua berdoa kepada Allah agar supaya kamu dianugerahi keselamatan daripada fitnah. فإن الله خلق للفتنة أناسا لا يستطيعون إلا أن يقعون في الفتنة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan akan adanya golongan-golongan tertentu yang mengajak orang lain kepada fitnah yang susah untuk mengelak daripadanya. قال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, dan barang siapa yang ingin menyebarkan akan fitnah maka dia tidak akan mampu untuk mengelak dan tidak akan dapat memiliki kepada perkara tersebut. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada tergelincir kepada fitnah. ما ظهر منها وما بطن. Yang fitnah zahir ataupun yang tidak zahir. ويجعلنا رسل السلام والقائمين عليه. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita contoh dalam membawa kedamaian dan juga keselamatan. ويجعلنا من الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Dan moga-moga Allah menjadikan kita orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan nasihat yang baik. ويطهر قلوبنا من النفاق وسوء الأخلاق. Moga-moga Allah membersihkan hati kita daripada sifat munafik dan daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. اللهم أنت المطهر ولا مطهر سواك. Ya Allah, tiadalah Tuhan yang mensucikan kecuali Engkau yang maha mensucikan. وأنت الهادي ولا هادي سواك. Engkau adalah pemberi hidayah dan tiada pemberi hidayah selain Engkau. وأنت الراعي ولا راعي سواك. Engkau adalah pemelihara dan tiada pemelihara selain Engkau. سألناك بأسمائك الحسنى. Kami merayu memohon kepadamu dengan nama-namamu yang baik وبصفاتك العلى. dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. إلا ما رحمتنا في مجمعنا هذا. Berahmati kami di tempat kami berhimpun وأصلحت ini. قلوبنا إصلاحا يعود علينا بكل خير. Memperbaiki kepada hati-hati dan jiwa kami yang kami dapat meraih kebaikan untuk diri kami. ويحفظ بلاد المسلمين وهذه البلاد من كل فتنة ومحنة وشدة. Moga Allah menjaga negara-negara kaum muslimin dan negeri ini daripada fitnah dan juga dari segala bala. ويرزقنا الإنابة والاستقامة والكرامة. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita istiqamah dan sentiasa kembali kepada Allah serta kemuliaan dari Allah. ويجعلنا من خواص عباده المؤمنين. Dan moga-moga Allah menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang beriman. ويرزقنا الإخلاص والتمكين في الدنيا ويوم الدين. Dan moga-moga Allah anugerahkan kepada kita keikhlasan kepada Allah di dunia dan juga di akhirat. ويحشرنا وإياكم في بركة وشفاعة سيد المرسلين. Dan moga Allah menghimpunkan kita semua bersama untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. ويكتبنا وإياكم في ديوان عباده المخلصين. Dan moga-moga Allah menuliskan kita semua dalam golongan orang-orang yang diikhlaskan. اللهم اكرمنا بذلك واجعلنا أهلا لما هنالك. Ya Allah, berikan dan anugerahkan kepada kami pemberian-pemberian itu dan jadikan kami layak untuk menerimanya. وحقق لنا ومن حضر معنا ما رجوناه. Tunaikan kepada kami semua apa yang kami minta dan kami rayu kepadamu ya Allah. وامنحنا كل ما طلبناه.
Kami tidak pernah hampa ketika meminta kepada Engkau. اللهم إن لنا ولهؤلاء الإخوان حاجات في صدورنا سألناك أن تقضيها. Ya Allah, kami semua memerlukan keperluan kepada Engkau. Hajat-hajat kami yang ada di dalam hati kami luahkan kepada Engkau untuk Engkau tunaikan kepada kami. وأن تكشف عن كل ذي كرب كربة. Ya Allah, angkatlah semua bala dan musibah yang menimpa. ترفع عن كل ذي مرض مرضه. Angkatlah segala penyakit yang menimpa. وأن تقضي عن كل صاحب دين دينه. Ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami semua yang kami minta kepadamu. وأن ترحمنا برحمتك التي رحمت بها عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. Rahmati kami dengan rahmat yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh di dunia dan juga di akhirat. اللهم اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan baik dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. واشهدنا شفاعة نبيك محمد وأنت راض عنا. Anugerahkan kepada kami syafaat Nabi-Mu dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. واشهدنا دخول الجنة معه وأنت راض عنا. Jadikan kami golongan orang-orang yang masuk surga bersama dengan beliau dalam keadaan Engkau ridha juga kepada kami. واشهدنا مرافقته في مقعد الصدق عند مليك مقتدر وأنت راض عنا. Anugerahkan kami untuk bersama dengan beliau di tempat yang tinggi dan juga terpuji dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. بمنك وفضلك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. Dengan anugerah dan juga hadiah yang Engkau berikan kepada kami, wahai yang maha pemurah. يرددون معي الشهادة سألقنهم الشهادة يرددونها. Al-Habib akan membaca 2 kalimat syahadah. Semua yang hadir di sini ikut setelah Habib membacanya. تجديد عهدنا بالإيمان. Sebagai memperbaharui janji kita dalam keimanan kita. وتجديد عهدنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga memperbaharui janji kita dengan Nabi kita. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا. رضينا بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك نحيا. على ذلك نحيا. وعلى ذلك نموت. وعلى ذلك نموت. وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين. وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم حق لنا ذلك محض جودك ومنك وفضلك يا كريم، اكرمنا بذلك واجعلنا أهلا لما هنالك، واغفر لنا واغفر لمن حضر معنا، وبارك في هذا المسجد ومن صلى فيه ومن قام فيه ومن درس فيه ومن علم فيه ومن تعلم فيه وبقية مساجد هذه البلدة، واحفظهم الله بحفظك، وارعهم الله برعايتك، وأنزل علينا وعليهم مطر السكينة، واجعل قلوبنا إن شاء الله لهذه السكينة مكانات أمينة. ارزقنا السلام في قولنا وفعلنا وحركاتنا وسكناتنا وظاهرنا وباطننا وقولنا وفعلنا، وارزقنا الشكر على ما خولتنا من نعمك الظاهرة ونعمك الباطنة، واجمع كلمة أهل لا إله إلا الله على دينهم وعلى صلاتهم وعلى صيامهم وعلى عباداتهم وعلى حسن عاداتهم، واصرف عنا كل بلاء وكل أذى وكل فتنة وكل شدة وكل محنة وكل أذية وكل بلية، واكتبنا في ديوان خيار البرية، اصلح القول والفعل والنية. اللهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة تقبل منا وعافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك، واجمعنا وهؤلاء الإخوان مرات وكرات في خيرات ومسرات، محفوظين من كل بلاء وشر ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة. وإلى حضرتك فاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين.